Assalamualaikum murid-murid. Kamu sudah bersedia dengan pembelajaran bahasa Melayu pada hari ini? Sediakan buku aktiviti dan alat tulis bersama ya. Untuk hari ini kita hendak belajar tentang kata nama. Kata nama terbahagi kepada 3. Pertama, kata nama am. Kedua, kata nama khas. Dan yang ketiga, kata ganti nama. Pada hari ini kita fokuskan pada 2 bahagian ni saja. Kata nama am dan kata nama khas. Apakah yang dimaksudkan dengan kata nama am? Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu secara umum. Manakala kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu secara khusus tertentu sahaja. Nak jelaskan tentang apa? Nak jelaskan tentang sesuatu yang bernyawa dan tidak bernyawa. Apakah sesuatu yang bernyawa tu? Sesuatu yang bernyawa tu ialah untuk manusia dan haiwan. Untuk tidak bernyawa pula ialah tentang nama benda, tempat dan tumbuhan. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Jika kata nama am berada di tengah ayat atau di hujung ayat, kata nama am tu ditulis dengan huruf kecil. Kecuali jika kata nama am tu ditulis pada permulaan ayat, kamu perlu tulis dengan huruf besar. Manakala kata nama khas pula ditulis dengan huruf besar. Tidak kira sama ada berada di depan, di tengah atau di hujung, tetap ditulis dengan huruf besar. Pangkal ayat sahaja, pangkal perkataan saja. Contoh katakan nama Muhammad Faris Izzuddin. Jadi yang huruf besar M untuk Muhammad, F huruf besar pada Faris, I huruf besar pada Izzuddin. Ada 3 saja huruf besar. M, F dan I. Tak boleh buat semua huruf besar. Muhammad MUH tu semua huruf besar, tak boleh. Dia hanya pada pangkal 3 perkataan tu je. Yang bernyawa. Kata nama am untuk yang bernyawa ialah manusia dan haiwan. Untuk manusia, semua manusia, abang, ayah, kakak, adik, atuk, nenek, manusia kan? Itu ialah nama am. Begitu juga dengan guru, askar, polis, petani, penyanyi, penari. Itu semua ialah kata nama am untuk manusia. Disebut secara umum. Untuk haiwan pula, semua jenis haiwan. Kucing, anjing, ayam, kambing, apa lagi? Harimau, singa. Itu ialah kata nama am untuk haiwan. Okay. Bagi yang tidak bernyawa, untuk nama tentang tempat, benda dan tumbuhan. Semua tempat. Sekolah, pasar, negeri, hospital, padang, jalan, semua tempat tu ialah nama am untuk tempat. Untuk benda pula, semua jenis benda. Kereta, kasut, jam, buku, beg, laptop, meja, kursi. Itu semua ialah benda. Jadi itu semua ialah benda, ialah nama am untuk benda. Itu juga dengan tumbuhan. Bunga, mangga, buah, pokok. Itu ialah nama am untuk tumbuhan. Apabila nama am semua ni diberi nama. Contohnya abang. Ada nama abang tu. Jadi nama tu khas untuk abang tu, khusus untuk abang. Contoh nama dia ialah Farid.
Jadi Farid itu ialah nama khas untuk abang. Ya. Contoh sekolah kita. Sekolah. Ada banyak sekolah. Ya, secara umum. Tapi kalau diberi nama sekolah tu, khusus nama sekolah tu, Sekolah Kebangsaan Pelangai. Jadi SKP tu ditulis dengan huruf besar. Itu dinamakan nama khas. Ini contohnya untuk perkara manusia bernyawa, manusia, haiwan. Nyawa. Yang tak bernyawa tu tempat, benda dengan tumbuhan. Okey, kata nama am, guru. Guru ialah nama am untuk manusia. Ada ramai guru. Jika guru ni diberi nama Zunaidah. Jadi Zunaidah ni ialah nama khas untuk guru tersebut. Okey. Penyanyi. Penyanyi ialah nama am untuk manusia. Ada ramai penyanyi. Penyanyi yang mana satu? Contohnya Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza ni nama dia khas untuk penyanyi tu. Jadi Siti Nurhaliza ialah nama khas untuk penyanyi, seorang manusia. Jadi nama dia ada dua. Ada Siti S untuk Siti, N untuk Nurhaliza. Jadi ada dua huruf besar. Jika Zunaidah ni ada satu je, nama dia Zunaidah. Jadi Z dia huruf besar. Untuk benda bernyawa haiwan, ya, harimau. Banyak harimau secara umum je. Apabila harimau tu diberi nama, contohnya diberi nama si belang. Jadi si belang ni ialah nama khas untuk harimau, sejenis haiwan. Okay, S ni huruf besar. D pun huruf besar. Okay, kucing. Kamu tentu ada beli kucing di rumah kan? Ada nama kucing tu. Kalau kucing ada banyak kucing tu, kena nama am. Bila diberi nama, contoh si Tompok ke. Jadi Tompok tu ialah nama khas bagi kucing tersebut. Yang ni contoh ni Miko. Jadi Miko ialah nama khas bagi kucing. Okay, untuk tidak bernyawa pula, tempat, benda dan tumbuhan. Tempat, contohnya tempat tinggal kita, ya, rumah kita. Ada banyak rumah. Rumah yang mana satu? Jadi rumah yang berada di Taman Saga. Taman Saga ni ialah nama bagi kawasan rumah ni. Nama dia. Baru kita tahu rumah yang mana satu cari. Cari rumah yang ada dekat Taman Saga. Jadi T ni huruf besar. S ni huruf besar sebab Taman Saga ialah nama khas untuk rumah. Untuk tempat. Daerah. Contoh kita berada di daerah Kuala Pilah. Nama khas daerah kita. Sebab daerah banyak dalam Malaysia ni. Jadi Kuala Pilah. K untuk Kuala. P untuk Pilah. Jadi Kuala Pilah ialah nama khas untuk daerah. Bagi benda pula. Kereta. Kereta. Kereta apa? Penama kereta tu? Kereta Proton Wira. Jadi Proton Wira ni ialah nama khas bagi kereta. Cuba kamu tengok kereta ayah kamu. Apa nama kereta ayah kamu? Ya, jadi nama kereta ayah kamu tu ialah nama khas bagi kereta ayah kamu tu. Tengok nama dia. Ya. Itu dengan jam. Jam ialah Alba. Alba ialah nama khas untuk jam. Durian. Jenis durian. Musang King. Musang King ialah nama khas untuk durian. Itu je dengan Rafflesia. Rafflesia ialah nama khas untuk bunga. Bunga Pak Amar. Bunga yang paling besar. Ya. Jadi untuk panduan kamu, nama khas ditulis dengan huruf besar. Jadi bila nak tulis ayat, nak tulis karangan, pastikan tanda baca, ya, tanda huruf besar ni betul. Okey. Ini ialah petikan dari dalam buku teks muka surat 6. Kamu belum dapat lagi buku, boleh tengok dekat buku teks digital. Okey.
Ini tentang kata nama am dan nama khas. Ya, kerja Nabila nak siapkan tugasan. Okay. Perkataan yang berhuruf biru ni nama khas. Okay, tulis dengan huruf besar. Nama khas untuk tempat. Kereta. Nak warna merah kenapa? Sebab dia ialah nama am. Nama am. Ada banyak kereta. Apa nama kereta tu? Proton F3. Jadi Proton F3 warna biru ni ialah nama khas untuk kereta. Itu juga harimau. Harimau warna kecil. Nama am untuk haiwan. Apa nama khas dia? Nama khas dia sang rimau. Tapi ada lagi ni. Kita mau belajar lagi lah. Karnival mesra penonton. Ini ialah nama khas juga. Kalau nama am dia ialah karnival je. Perkara. Jadi ada nama mesra penonton. Jadi ini ialah nama khas untuk karnival ni. Itu juga dengan 9. Sepatutnya ni biru ni nama negeri ni. Di sini pula ialah Kota Baru Johor Lama. Nama khas untuk tempat. Benteng ni nama am. Ini sebab ada banyak benteng. Begitu dah seterusnya ya. Okay. Di bawah ni ada nota sikit tentang nama am. Ialah wujud benda manusia tempat secara umum. Nama khas secara khusus. Okay. Nama khas ditulis dengan huruf besar. Contoh benda kenderaan kereta. Kereta ialah nama am untuk benda. Jadi apa nama kereta tu? Proton Saga. Jadi Proton Saga ialah nama khas untuk kereta. Itu juga seterusnya. Okey. Latihan. Latihan kamu muka surat 5 buku aktiviti. Arahannya ialah kenal pasti kata nama am dalam gambar. Okey, nama am. Tidak nama am je. Nama am terbagi pada bernyawa. Yang bernyawa ialah manusia. Dan haiwan. Haiwan ada sini apa? C. Nama am untuk bernyawa. Manusia dan haiwan. Ada lagi ni. Ni adalah nama am. Apa kamu kena kenal pasti. Ini nama manusia. Kemudian untuk tidak bernyawa. Benda. Basikal. Cangkul ni. Cangkul. Basikal. Kereta sorong. Plastik bag ni. Penyiram benda. Pokok. Tumbuhan. Banyak nama am. Pagar. Nama am untuk benda. Rumah ni nama am untuk tempat. Awak dah kena pasti dah pada nama am. Kemudian bina ayat menggunakan nama am tersebut. Awak kena buat ayat. Ada 5 ayat. Ada banyak nama am tapi dia nak 5 ayat je. Ini pilih. Ya. Okay, awak ingat lagi tak macam mana nak buat ayat? Ini contohnya. Nak buat ayat perlu ada subjek dan perlu ada predikat. Barulah itu menjadi ayat yang lengkap. Subjek ialah perkara. Predikat adalah cerita tentang perkara tersebut. Yang mana nama am? Abang ialah nama am. Kawan ialah nama am. Jadi kenapa abang ni huruf besar sedangkan dia nama am? Abang ni ditulis dengan huruf besar sebab berada di permulaan ayat. Ya.
bermain bola sepak. Bola ni nama benda, nama benda. Padang nama tempat. Okey, abang dan kawan-kawannya ialah subjek. Kenapa abang dan kawan-kawannya? Abang dan kawan-kawannya bermain bola sepak di padang. Cerita tentang abang ni, dia bermain bola sepak di padang. Okay, yang kedua, kebun sayur itu. Kebun sayur itu ialah subjek. Kebun ialah nama am untuk tempat. Jadi, nama am tulis huruf besar sebab dia di permulaan ayat. Okay. Kenapa dengan kebun sayur tu? Predikat ni ialah cerita tentang kebun sayur tu ditenggelami air akibat hujan lebat. Ini cerita tentang kebun. Ayat ketiga, virus COVID-19. Ini ialah subjek. Kenapa dengan ni? Apa cerita dia? Cerita dia boleh menyebabkan kematian. Inilah predikat. Inilah benda virus. Okay, ini pun nama am. Okay, jadi bila buat ayat, perlu ada subjek dan predikat, barulah itu satu ayat yang betul, yang mudah dipahami, yang tidak tergantung. Yang ada subjek dan predikat. Di sini, adakah ni ayat tunggal ke ayat majmuk? Dah belajar kan? Abang dan kawan-kawannya. Ada berapa subjek? Ada 2. Abang seorang, kawan dia lagi 1. Jadi ada 2 subjek. Bila ada 2 subjek, ada 1 predikat. Ini ialah ayat majmuk. Disambung dengan tengah-tengah ni dengan kata hubung dan. Okey. Jadi kamu buat latihan dalam buku aktiviti. Muka surat 5. Dan dalam muka surat 6 ada cerita dan kamu perlu isi tempat kosong dengan kata nama khas. Perlu diingat, kata nama khas ditulis dengan huruf besar pada permulaan pangkal kata tu. Ya, mula-mula kata tu kena tulis huruf besar. Muka surat 6. Bila dah buat, muka surat 5 dan 6, kamu tak perlu nak screenshot ke, nak ambil gambar ke, hantar kat Rahayu saya tak payah. Tak perlu biarkan dalam buku tulis buku aktiviti dulu, nanti saya minta kamu hantar, baru saya tanda. Jadi kamu hanya perlu isi Google Form je untuk menyatakan kamu dah siap dan kamu nyatakan apa yang kamu belajar. Okay, sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Sekian, terima kasih.